أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna awwala man azhara islamahu sab'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ammar wa ummuhu Sumayyah wa Suhaib wa Bilal wal Miqdad. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد أو كما قال. Hadis sahih riwayat Az-Zahabi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, sesungguhnya awal-awal orang yang menzahirkan Islam ada 7 orang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata zaman awal-awal bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, dilantik menjadi nabi, ada sekumpulan orang ikut. Dikira daripada Nabi, campur dengan Nabi, kira 7 orang. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal, yang dahulu menerima Islam dan declare Islam mereka, mengisytiharkan Islam mereka kepada orang ramai. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang pertama dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri. Yang kedua, wa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terima Islam. Wa Ammar, yang ketiga Ammar bin Yasir. Yang keempat, wa ummuhu Sumayyah, Sumayyah mak kepada Ammar. Wa Suhaib, yang kelima Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Yang keenam Bilal bin Rabah. Dan yang ketujuh Al-Miqdad. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyenaraikan ini 7. Dia kata orang yang awal-awal sudah terima Islam, mengisytiharkan Islam tanpa ada rasa takut. Kata dia, فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. Ibn Mas'ud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dilindungi
Allah lindung dia daripada kena teruk-teruk dengan adanya pak penakan dia yang bernama Abu Talib. Orang kafir Quraisy ni merekam dekat Nabi ni, tapi Nabi SAW diberi protection, diberi perlindungan oleh pak penakan dia Abu Talib, yang akhirnya Abu Talib mati tak masuk Islam. Tapi kerana adanya Abu Talib duduk depan, duduk defend Nabi, Nabi SAW ni jadi korang kena. Pasal orang bagi muka, orang bagi respect kepada Abu Talib. Kalau tidak kerana Abu Talib, mereka ganyang dah Nabi ni. Wa amma Abu Bakrin famana'ahu Allahu biqaumih. Ibn Mas'ud kata, manakala Abu Bakar As-Siddiq, dia pun korang kena. Dalam banyak-banyak hadis kita duk baca, kita tak jumpa hadis kata Sayyidina Abu Bakar ni kena teruk-teruk. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindung Sayyidina Abu Bakar ni dengan kaum dia. Sebab Abu Bakar As-Siddiq, dia pembesar kaum. Bila dia masuk Islam, kaum dia sama ada masuk Islam ataupun kalau tak masuk Islam pun, dia pertahankan Abu Bakar. Pasal apa? Pasal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini secara peribadinya, dia satu orang yang dihormati dalam masyarakat. Dia satu orang yang walaupun dia duduk dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy yang kafir, tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah sembah berhala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah minum arak. Oleh kerana peribadi Sayyidina Abu Bakar tu yang macam tu, maka kaum dia ni habis respect dekat dia ni. Maka dia korang kena tekanan. Wa amma sa'iruhum. Ibn Mas'ud kata, manakala hak lain, hak 5 lagi nama yang disebut tadi ni, fa'akhazahumul musyrikun, habis mereka ni jadi lauk, kena lunyai dengan puak-puak kafir musyrikin. Pasal mereka ni tidak ada protection, mereka ni tak ada godfather, mereka ni tak ada siapa yang piduk lindung mereka. Mereka terdedah kepada penindasan, kezaliman dan penganiayaan. Mereka ni semua kena teruk. Teruknya mereka yang 5 ni, dia kata fa'albasuhum adra'al hadid, sampai ke tahap mereka didera, mereka diseksa dengan dipakaikan baju besi dan dijemuk di tengah panas. Kalau buat pipi letak terkediang tengah panas tu pun dah teruk dah. Mereka bagi pakai baju besi dulu dengan hangat tu, dengan hangat matahari, dengan hangat duk kena balut dengan baju besi tu. Wa awqafuhum fi syamsi, pergi jemuk tengah panas. Tuan-tuan, panas Mekah ni musim 2-3 tahun ni, sampai pergi Mekah musim panas, dia boleh pergi touch sampai 50. Kita 38, 39 pun duduk dalam rumah tak pakai baju dah. Jarang-jarang Malaysia cuaca tempuh 40, apatah lagi 40 lebih. Di Mekah dia boleh pergi sampai 50. Dalam panas terik itu, mereka ni dipakaikan dengan baju besi, kemudian pergi jemuk mereka ni di tengah panas. Katalah hadis, dalam hadis tu, fama min ahadin illa wa qad watahum ala ma aradu ghaira Bilal. Depa hak 5 ni kecuali Bilal. Maksudnya hak 4 orang ni kena dera, kena seksa, sampai apa yang kafir musyrikin ni teringat, depa pergi buat. Kalau teringat kata nak jerang ayak mendidih nak pergi jurih, depa buat. Sadis, orang putih kata sadis ni maksudnya apa? Jahat. Sampai ke tahap bila dia pergi buat naik orang, kebahagiaan bagi dia. Depa tahap penderaan depa sampai tahap tu. Kalau malam tidur mimpi kata nak ambil ekor pari pergi tibai, esok ambil tibai. Apa terlintas dalam hati,
diterjemahkan ke atas batang tubuh 4 orang yang mustad'afin ini. Ghaira Bilal. Ibn Mas'ud kata kecuali Bilal bin Rabah. Fa innahu hanat alaihi nafsuh fillah. Karena Bilal bin Rabah ni dianggap satu orang yang terlalu hina pada mata mereka. Berbanding dengan 4 orang lagi, berbanding dengan Ammar, berbanding dengan mak dia Sumayyah, berbanding dengan Suhaib, berbanding dengan Al-Miqdad, Bilal ni satu orang yang pada mata kafir musyrikin Makkah, Bilal ni tak ada harga, tak ada guna punya orang. Sampai mereka fikir kalau pergi buat apa-apa dekat Bilal ni, buat kotok tangan aja. Dia ni tak ada harga. Punya hinanya Bilal ni pada mata mereka. Wahana ala qaumi. Bilal ni pula bukan setakat hina pada mata puak-puak ni, kafir musyrikin Makkah, bahkan Bilal ini juga dipandang hina oleh kaum dia sendiri. Tuan, saat kita nanti baca lagi 2-3 hadis lagi nak cerita manusia yang dipandang sehina itu, Allah angkat dia pergi duduk kedudukan yang sangat mulia kerana Islam dan iman kepada Allah. Dia main hadis ni dulu, cerita hinanya Bilal ini. Bukan kata hina pada mata kafir musyrikin Makkah, bahkan dalam kalangan kaum dia, dia dianggap hina. Dia ni daripada Bani Jumah. Jim, Mim, Ha. Jumah, itu suku kaum dia, Bilal ini. Bani Jumah ni melihat Bilal ni tak ada harga. Kalau nak jual sekupang pun tak mahu. Fa'atauhu al-wildan. Oleh kerana dia ni kalau pergi dera dia, kalau pergi buat seksa dia, pergi buat apa kat dia pun tak ada guna, pasal dia ni tak ada harga punya orang. Maka Bilal ni, puak kafir musyrikin Mekah buat apa? Depa berkah tangan dia, berkah kaki dia, pergi bagi budak-budak, suruh budak-budak buat apa nak buat. Hina sampai macam tu. Faja'alu yatufuna bihi fi syi'abi Makkah. Maka dia ni pun dalam keadaan berikat tangan, dalam keadaan berikat kaki. Budak-budak ni heret dia. Heret dia segala lorong yang ada dalam Mekah tu depa heret, depa rasa nak sepak dia, depa sepak, depa pergi lempak dia tengah padang pasir. Depa buat macam-macam dekat dia. Dan puak kafir musyrikin Mekah ni tengok gelak aja pasal dia tak ada nilai pada depa. Wa huwa yaqul ahad ahad. Bilal ni hampa buatlah apa pun kat dia, mulut sebut ahad. Allah Tuhan yang esa. Ahad. 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 Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bilal bin Rabah ini juga dipanggil Bilal Al-Habashi. Dia diberi satu darjah kebesaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muazzin Rasulullah. Dia tukang azan, dia tukang bang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kelahiran Makkah. Beranak di Mekah. Keturunan Bani Jumah. Macam mana dia, macam itulah bapak dia. Yang kata Rabah ni, bapak ni pun hamba juga. Dan dia menjadi hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Ini nama popular. Umayyah bin Khalaf. Di antara popularnya pengulu dia ataupun bos dia yang nama Umayyah bin Khalaf ini, apa dia? Hadis yang kita pernah baca di masjid ni 2 kali. Umayyah bin Khalaf ni di antara geng yang duk tunggu di tepi Baitullah ketika Nabi semayang. Yang pada satu hari Abu Jahal bila tengok Nabi pergi semayang di tepi Kaabah, Abu Jahal bangkit bercakap depan semua orang. Abu Jahal kata, aku nak challenge hampa, siapa di kalangan hampa yang berani pergi ambil perut unta busuk,
perut unta yang sembelih 2 hari dah tu, ambil perut unta tu pergi lungguk atas tengkuk Muhammad. Siapa berani buat? Abu Jahal kata macam ni. Bangkit seorang, pergi ambil, mai lungguk atas belakang Nabi waktu Nabi sujud. Bila dah buat macam tu, pakat gelak depan ni. 7 orang, nama besar-besar ni, pakat gelak. Dalam hadis kata, gelak sampai badan ni terhoyong hayang. Dia antara sama-sama depan. Seronok tengok boleh buat dekat Muhammad macam tu. Sahabat-sahabat Nabi yang tengok keadaan tu tak boleh tahan hati. Tapi nak pergi tolong tak berani. Pasal apa? Pasal orang Islam pada masa tu minoriti di Makkah. Kalau mereka pergi letak tangan, pergi masuk campur nak tolong, mereka nanti kena masa tu juga. Teriak masing-masing ni tengok apa yang kena ke Nabi ni, teriak. Satu orang lari pergi rumah Fatimah, anak Nabi, pergi habaq dekat Fatimah. Wahai Fatimah, mereka buat macam ni dekat bapa hang. Fatimah keluar daripada rumah sambil menangis-nangis. Mai dengan tangan dia ambil, dia buang ni segala perut busuk. Perut unta busuk ni dia buang pergi tepi sambil dia marah-marah kepada orang yang buat dekat bapa dia ni. Bila buang saja Nabi bangkit pada sujud, Nabi doa. Nabi kata, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Sedangkan Quraisy itu bangsa Nabi. Manusia ni bukan kata kita. Nabi SAW pun bila dah sampai limit dia. Kesabaran ini dia ada limitation dia. Dia ada had dia. Bila sampai dah sampai had dia dah, tak boleh dah. Nabi bangkit, Nabi sebut dalam doa dia, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy ni, depa ni. Depa terkejut. Kemudian Nabi sebut nama 7 orang ni, Nabi sebut satu-satu nama mereka. Di antara nama yang Nabi sebut itu ialah Umayyah bin Khalaf. Yang jadi pengulu, yang jadi bos, yang jadi tuan kepada Bilal bin Rabah. Nabi sebut Umayyah dengan adik dia Ubay bin Khalaf. Ada 2 orang. Yang lain tu Abu Jahal, Uqbah bin Mu'aid, macam-macam 7 nama Nabi sebut. Dan akhirnya 7 nama yang Nabi sebut khusus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini masa perang Badar, mati katak dalam perang Badar dan dikambuh di dalam medan Badar. Sahabat yang dengar doa Nabi, yang kemudiannya apabila jadi perang Badar, 7 nama. Ini kalau cerita Piramli 6 jahanam, yang ni 7 jahanam. Sahabat bila dengar ni, sahabat pangkah nama satu-satu. Sebut 7 nama Nabi sebut ni, tak ada seorang terlepas, melainkan 7 mati di dalam perang Badar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bilal bin Rabah ni, dia mula-mula tertarik dengan Islam ni kerana Umayyah bin Khalaf juga. Dia hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Dia duk jadi abdi kawan tu. Dia duk khidmat untuk kawan tu. Tapi hari-hari telinga dia duk dengar Umayyah bin Khalaf ni duk maki Nabi Muhammad. Bila ada orang main rumah, duk cerita pasal Nabi Muhammad, tapi cerita dengan nada kebencian. Dia abdi, dia duk dengar. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah bila dia nak tolong satu-satu orang tu, dia bagi satu orang tu kena zalim cukup-cukup. Akhirnya, oleh kerana terlampau sangat dia ni kena zalim, orang simpati kat dia. Oleh kerana Umayyah bin Khalaf ni terlampau sangat duk gasak Nabi Muhammad ni. Sebut nama Muhammadnya dandam meruak, naik marah. Bilal bin Rabah ni, dia hamba, dia duk dengar. Dia, siapa Bilal bin Rabah? Siapa dia Muhammad bin Abdullah ni? Pasal apa orang marah sangat dekat dia? Atas dia punya inisiatif, daya usaha dia, dia pergi duk nap tengok Nabi Muhammad SAW. Daripada sehari, 2 hari, 2 hari, 3 hari, tertarik dia dengan Nabi SAW. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, aslimni ya Rasulullah. Masuk Islam, Bilal bin Rabah. Apabila masuk sahaja Islam dia ni, bermulalah seksa dan penderaan yang kena ke atas dia. Pasal bos dia yang kata Umayyah bin Khalaf ni, dia benci siapa sahaja yang jadi orang Islam. Dia bukan benci Muhammad bin Abdullah sahaja, dia benci siapa sahaja. Walau hang adik-beradik aku, tapi kalau hang ikut Islam, aku benci.
Maka mulalah Bilal ni dibuat macam yang kita baca hadis tadi. Didera dia dan sampai ke muncak penderaan dia, Umayyah bin Khalaf ni ambil dia, letak tengah padang pasir, letak ketui batu besar di atas dada dia. Umayyah pergi kata dekat dia kata, Bilal, selagi mana hang kata hang Islam, hang ikut Muhammad, keadaan hang macam ni lah, dia kata. Kalau hang tak mau, hang bagi tahu dekat aku hari ni, kata hang tinggal Muhammad dan hang kembali kepada Allat wal Uzza, kepada berhala kita. Dia kata dekat Bilal bin Rabah yang batu besar di atas dada ni. Bilal jawab balik, Allahu Ahad. Oh, dia tak boleh. Sampai berita kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Di sini dia main 2-3 riwayat. Salah satunya adalah riwayat Ibnu Abdul Bar. Dia kata Nabi SAW bila orang main habak kata Bilal kena macam tu. Bayangkan Islam baru ada berapa orang aja. Nabi pergi tengok nampak betul Bilal kena dera. Nabi kata di depan sahabat yang ada tak ramai ni. Nabi kata kalaulah kita ada harta. Nabi kata kalaulah kita ni orang ada harta, pasti aku akan tebus Bilal. Kalau kita ada duit, aku nak pergi tebus Bilal ni, dia kata. Abu Bakar As-Siddiq bila dengar Nabi kata lagu tu, cepih bangkit dia ni. Cepih bangkit dia. Dia tak boleh dengar Nabi nak apa-apa. Dia akan pastikan Nabi dapat benda tu. Bila Nabi sebut kata kalau kita ada duit, aku akan tebus Bilal. Abu Bakar bangkit terus. Dia pergi cari Al-Abbas, pak penakan Nabi, orang kaya dalam masyarakat Quraisy. Ini riwayat satu. Dia pergi jumpa dengan Al-Abbas. Dia kata dekat Al-Abbas, dia kata wahai Al-Abbas, tolong kamu pergi beli Bilal bin Rabah itu. Kemudian aku kira dengan. Ini riwayat yang pertama, riwayat Ibnu Abdul Bar. Maka Al-Abbas pun pi, dia beli. Dan dia serah kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun membebaskan Bilal bin Rabah. Dia main satu riwayat yang kedua. Mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ni dia main dalam sirah Ibnu Hisham. Abu Bakar As-Siddiq sendiri pergi jumpa Umayyah bin Khalaf. Dia tanya Umayyah bin Khalaf, pasal dia ketua kaum. Orang ada respect dekat dia. Dia kata, apa pasal hampa duk dera Bilal sampai macam ni? Sedangkan sebelum ni Bilal adalah hamba yang hang paling sayang. Satu hamba yang trusted. Satu hamba yang Umayyah bin Khalaf paling percaya dalam ramai-ramai hamba dia. Pasal apa yang hang buat dekat dia macam ni? Adakah dia tak patuh perintah hang? Adakah dia tak buat kerja apa yang hang suruh? Ini riwayat yang kedua daripada sirah Ibnu Hisham. Umayyah bin Khalaf kata, kalau hang mau dia, hang beli dia. Abu Bakar As-Siddiq bila dengar macam tu, dia kata, okey, aku beli dia. Berapa harga? Umayyah bin Khalaf kata, bagi dekat aku 5 uqiyah, duit emas. Lebih kurang dalam 280 dirham. Zaman Nabi SAW, 1 dirham harga seekor ayam. 1 dinar zaman Nabi. Zaman Nabi 1 dinar harga seekor kambing. Berdasarkan hadis cerita macam tu. Kalau zaman Nabi ada 1 dinar, boleh beli seekor kambing. Maksudnya kalau zaman kita lah 1 dinar berapa dik? RM800 lebih kurang. Kambing mahal lah ni, buat apa saya? Pasal orang Melayu duk makan kambing. Zaman orang Melayu tak makan kambing, takut darah tinggi, kambing 400 ya. Tapi bila lah ni, bila buat kenduri, orang Melayu pun duk buat kambing grill, kambing sudah jadi 850. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, 1 dinar ni lebih kurang berapa dit? Kita tak boleh jawab kita kena jawab dalam bentuk nilai. Sebab yang kata mata wang ni, dia jadi besar, jadi kecil. Dia mengikut nilai semasa. So kita tak boleh pegang berapa ringgit. Kita kena tengok nilai lah ni. Kalau dolar Amerika hari ni, ringgit Malaysia berapa dit? Itu yang ikan temenung mahal tu.
Daripada dulu kalau pergi market beli ikan temenung. Lah ni kalau pergi market pergi temenung dulu kalau nak beli ikan temenung. Pasal apa? Mai. Pasal apa? $1 duk main RM4, RM4.5 duit. Tak sangka dulu $1 RM3, RM4, RM3, RM4.5 duit. Hari ini duk jadi RM4.5 dekat lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, 1 dinar zaman Nabi boleh beli seekor kambing. 1 dirham zaman Nabi boleh beli seekor ayam. Bilal dibeli dengan lebih kurang nilai harga 280 dirham, 280 ekor ayam. Itu harga Bilal ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beli dia, seperti yang diceritakan di dalam sirah Ibnu Hisham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia, kana Umar yaqul Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana, yani Bilalan, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jabir bin Abdullah dia kata Sayyidina Umar pernah kata, Sayyidina Umar kata Abu Bakrin sayyiduna. Sayyiduna yang kita dah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyid ni maksud dia apa tuan-tuan? Tuan. Itu sebab orang yang dalam masyarakat kita hari ni kalau Said, nama dia Said, orang panggil Pak Tuan. Sayyid tu makna dia tuan, Sayyid. Kan orang Arab dia panggil dekat bos dia, dia kata ya Sayyidi. Ya Sayyidi maksud bos saya, wahai tuan saya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia kata Abu Bakrin sayyiduna. Dia kata Abu Bakar adalah bos kita. Pasal apa? Pasal dia kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal waktu Nabi sakit kuat, tak berat nak bangkit pi imamkan sembahyang berjemaah. Orang mai tanya Nabi, ya Rasulullah, nak suruh siapa ganti untuk jadi imam? Nabi kata Abu Bakar. Punya ramai sahabat doa ada, Nabi point dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Aisyah isteri Nabi kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, kalau suruh Abu Bakar, bapa saya, masalahnya dia ni teriak lebih daripada, kalau dia jadi imam, dengar tangisan dia, dengar lebih daripada bacaan dia. Dia rajul baka, dia satu orang laki-laki yang kuat menangis. Hati dia super sensitif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada zaman Nabi ada lagi, dia ni highly respected. Satu orang yang sangat dihormati. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata Abu Bakrin sayyiduna. Sayyidina Abu Bakar bos kita. Wa a'taqa sayyidana, yakni Bilal. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah memerdekakan lagi satu bos kita. Umar kata. Siapa dia? Yakni Bilalan. Bilal bin Ar-Rabah. Daripada tadi hadis pertama kita baca, dia ni tak ada harga pada pandangan mata orang-orang Arab Quraisy pada masa tu. Tiba-tiba bila dia masuk Islam, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata Bilal adalah bos kita. Abu Bakar adalah bos kita. Abu Bakar telah memerdekakan lagi satu bos kita, iaitu Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, Islam angkat darjat daripada satu orang yang tidak dilihat sebagai berharga menjadi seorang sayyid dalam masyarakat sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin lana li Abi Talhah yatabarrazu li hajatihi, qala wa Bilalun yamshi wara'ah yukarrimu nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam an yamshiya ila janbih. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى لما إليه بلال فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع.
قال ما أسمع شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبر يعذب صاحب القبر يعذب. قال فسئل عنه فوجد يهوديا أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Anas bin Malik kata, satu hari kami duduk dengan Nabi di dalam kebun kurma Abu Talhah. Saya baru baca hadis tentang ni di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas. Kebun kurma Abu Talhah ni banyak. Dia orang kaya di Madinah, orang kaya. Dalam banyak-banyak kebun kurma dia, kebun kurma hak paling mahal. Hari ni kalau kita pergi di Madinah, betul-betul dengan pintu masuk King Fahad, Al-Malik Fahad. Jemaah Malaysia dia banyak duduk belah sini, belah Hilton Madinah ni. Taibah Suite, Ansar Golden. Kita jemaah Malaysia banyak kalau pergi duduk belah ni. So kita nak masuk Masjid Nabawi, kita pergi terus lagu tu. Pintu hak center tengah-tengah tu dia panggil pintu Al-Malik Fahad. Nak kenal dia apa dia? Atas pintu tu dia ada 5 kubah biru. Kubah kecil-kecil ni, biru ada 5 biji. Berbetulan dengan kubah biru 5 biji itu, di situlah kebun kurma Abu Talhah dulu. Zaman Nabi dulu. Kalau kita masuk daripada pintu tu, bawah kubah 5 biji biru tu kita masuk, tak jauh, lebih kurang dalam berapa meter saja, di situlah dulu terletaknya telaga Bayruha. Telaga yang Nabi suka pi. Kebun kurma Abu Talhah ni pun Nabi suka masuk pasal Bayruha ni, pasal telaga ni. Nabi inti masuk, Nabi inti minum air daripada telaga Bayruha ini. Orang Madinah kadang-kadang mereka panggil Bi'ruha, mereka tak panggil Bayruha. Dalam hadis sebut Bayruha, tapi mereka panggil Bi'ruha. Bi'ru maksud telaga. Kan Bi'ru Zamzam, telaga. Bi'ruha dia panggil. Kebun kurma tu paling Abu Talhah sayang. Bila turun ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap hampa buat kebaikan sehinggalah hampa sanggup bagi derma benda hak hampa paling sayang. Abu Talhah dengar tak boleh tahan, lari pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayat ni turun betul tak betul? Lan tanalul birra ni. Nabi kata betul. Ya Rasulullah, banyak-banyak harta aku, hak aku paling sayang ni, kebun kurma Bayruha ini, aku wakafkan kerana Allah. Masya Allah tuan-tuan. Hadis yang kita baca ni, kata Anas bin Malik, satu hari kami duk ada dalam kebun kurma Abu Talhah ini. Kami duk ada dalam tu sama dengan Nabi. Yatabarrazu li hajatih. Lepas tu Nabi SAW berasa nak buang air. Dalam pada duduk dalam kebun tu, duduk sembang dengan sahabat-sahabat, Nabi berasa macam nak pergi pancong, macam nak buang air. Nabi bangkit pergi. Qala, kata Anas bin Malik, wa Bilal yamshi wara'ah. Bilal ni, dia bukan sahaja sahabat Nabi, dia bukan sahaja muazzin Nabi, dia bodyguard Nabi. Dia sayang Nabi ni sampai dia nak berkhidmat apa sahaja untuk Nabi. Bukan dia saja, semua sahabat macam tu, tapi dia ni paling nak close dengan Nabi. Biar Nabi nak pergi buang air, dia escort. Dia jadi bodyguard Nabi, dia ikut Nabi. Wa Bilalun yamshi wara'ah. Bilal ikut belakang Nabi, dia ikut macam bodyguard. Yukarrimu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ay yamshiya ila janbih. Ni yang kata adab para sahabat. Anas bin Malik kata apa? Dia kata Bilal, dia bila masa pun kalau dia escort Nabi, dia ikut belakang. Dia tidak jalan di sebelah Nabi. Pasal hormat dia dekat Nabi ni, tak tahu nak abang. Nabi SAW terlampau besar dalam hati dia. Dia rasa dia nak jalan beriringan dengan Nabi tu, dia rasa tak boleh. Nabi ni bukan bos, Nabi ni Nabi. Kerana meliakan dia kepada Nabi SAW ni, dia tak berjalan sebelah Nabi. Bila masa pun, dia yamshi wara'ah. Dia berjalan belakang Nabi, ikut. Apa jadi dekat Nabi dia nampak.
famarra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrin, dalam Nabi duk berjalan nak pergi buang air tu, lintas satu kubur. Dulu kubur merata tanah. Orang Melayu kita pun lama-lama dulu mati tanah halaman rumah ya. Dulu. Sebelum ada sistem yang teratur. Masjid Nabawi itu sendiri. Tuan-tuan kalau baca sejarah pembinaan Masjid Nabawi, tapak Masjid Nabawi itu dulu kubur Yahudi. Bila dah Nabi tentukan nak buat di sini, korek buang. Kalau jumpa tulang temulang apa-apa semua korek buang. Kemudiannya baru didirikan masjid. Kubur ada di mana-mana. Waktu Nabi nak pergi buang air tu jalan, famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrin, lalu satu kubur. Faqama, Nabi stop. Bila sampai kawasan tu ada satu kubur, Nabi berhenti. Hatta lamma ilaihi Bilal. Bila tengok Nabi tengah duduk berjalan, Nabi berhenti. Dia pergi dekat Nabi. Dia mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala waihak ya Bilal. Bila dia pergi dekat dengan Nabi, dia pergi duduk nak tanya, Nabi kata dekat dia, waihak ya Bilal, apalah hang ni Bilal? Nabi kata, hal tasma'u ma asma'. Nabi kata, Bilal, hang tak dengar kan ni benda yang aku duk dengar ni? Nabi dengar, tuan-tuan. Allah angkat hijab, Nabi dia boleh dengar ni bunyi-bunyi dalam kubur ni. Nabi dengar. Qal, kata Bilal, ma asma'u syai'an. Bilal kata, saya tak dengar apa pun. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibul qabri yu'azzab. Nabi kata ni, kubur ni penghuni dia tengah kena godam, tengah kena azab ni. Qal, kata Anas, fasu'ila anhu, maka ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal kubur itu, fawujida yahudiyan. Nabi kata kubur itu kubur Yahudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang dikatakan Bilal bin Rabah. Sayang dia dekat Nabi sampai ke situ, sampai dia jadi personal assistant dan bodyguard kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari pembukaan kota Makkah, hadis panjang, saya cerita ringkas saja. Pada hari pembukaan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mai daripada arah atas Mekah tu masuk mai hari pembukaan kota Mekah. Nabi mai naik unta, Nabi carry, Nabi mod di belakang dia anak angkat dia, Usamah bin Zaid bin Harisah. Anak angkat Nabi. Adalah hadis bila sebut Zaid, bila sebut Usamah dengan bapa dia Zaid, hadis akan sebut kata hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini buah hati kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Penang dia kata cincong. Bukan sincan, cincong. Cincong ni maksud orang putih kata blue eye boy. Blue eye boy ni maksud kesayangan. Kesayangan. Kan orang Penang tu, Penang pulau tu, depa ni memang macam-macam. Dia kata ni satu orang dia kata ni cincong bapa saya. Cincong bapa saya ni maksud anak kesayangan bapa. Cincong dia panggil. Usamah bin Zaid bin Harisah ni cincong Nabi. Nabi pi Mekah hari pembukaan kota Makkah tu, Nabi carry atas unta dia ni naik 2 orang, belakang Nabi bawa Usamah bin Zaid bin Harisah, Nabi bawa. Bila masuk aja Mekah, bila sampai sahaja di depan Kaabah hari pembukaan kota Mekah, Nabi masuk Mekah tidak ada tumpah darah walau setitik darah. Nabi masuk aman damai dan semua kafir musyrikin Mekah surrender pada hari itu. Tidak ada pertentangan, tidak ada lawan, tidak ada perang, tidak ada tumpah darah. Nabi masuk dengan aman, semua pun surrender, tak buat apa dekat Nabi. Nabi sampai, Nabi suruh buka pintu Kaabah. Maka dipanggil pemegang kunci Kaabah pada masa tu, nama dia Osman bin Talhah. Masa tu dia pegang. Dia ambil daripada keturunan Qusay bin Kilab, keturunan Nabi tu, pas kunci tu sampai dekat dia. Sampai dekat Osman bin Talhah. Osman bin Talhah ni kemudiannya mati, tak ada anak. Dia tak ada anak. Jadi kunci tu berpindah kepada sepupu dia. Pupu dia yang bernama Syaibah. Nama pupu dia ni Syaibah bin Osman bin Abi Talhah, sepupu kepada Osman bin Talhah jadi ni. Bagi dekat Syaibah. Start pada tu
Anak cucu Syaibah ni pegang. Tu sebab hari ni dia panggil pemegang kunci Kaabah tu nama dia Bani Syaibah. Cerita tu. Cerita ni semua tak tanya dalam kubur, bukan nak tak tanya, tapi sajalah bila kita tahu tu syok sikit. Kan? Tak payah duduk serius ni, Allah nama banyak kan. Tadi apa Osman bin Talha, aku pening dia. Sa'ad Osman bin Affan, Sa'ad Osman bin Maz'un, Osman bin Talha pula. Osman bin Talha bin Abi Talha pula. Oh, pening. Tak payah pening, dengar itu ya. Dia duk pegang kunci Kaabah pada hari Nabi masuk Mekah, pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi kata pergi panggil Osman bin Talha, Nabi kenal dia ni. Panggil Osman bin Talha suruh buka pintu Kaabah. Aku nak masuk. Pergi cari dia, dia pun mai, dia buka pintu Kaabah. Bila buka tengok tokong penuh. Ni semalam kita baca hadis ni. Tokong penuh. Diriwayatkan pada masa tu Kaabah dipenuhi dengan hampir 360 biji tokong. Luar dan dalam. Nabi suruh clear dulu. Masuk, bawa keluar semua. Tokong-tokong ni bawa keluar, baru Nabi masuk. Nabi SAW masuk di dalam Kaabah, beserta dengan Nabi masuk itu ialah Bilal bin Rabah dan juga Usamah bin Zaid bin Harisah. Itu dia tuan-tuan. Nak kata spesial, nak kata tak spesial kok mana? Nabi sampai Mekah, buka pintu Kaabah tu, Nabi masuk. Osman bin Talha, pasal dia buka pintu, dia masuk sekali. Lepas pada tu Bilal, lepas tu Usamah bin Zaid masuk. Nabi semayang berbetulan dengan rukun Yamani. Kita duduk tawaf lah ni kan. Kita start daripada Hajar Aswad, pusing kok pintu Kaabah tu, lalu di antara Maqam Ibrahim, pi kok Hijir Ismail apa semua tu, jumpa bucu yang pertama, bucu yang kedua tu. Selepas Hijir Ismail tu, bucu yang kedua sebelum Hajar Aswad. Rukun Yamani. Rukun ni masuk apa tuan-tuan? Penjuru, bukan masuk rukun negara. Ruknun dalam bahasa Arab, ruknun. Ruknun maksudnya penjuru, bucu. Penjuru Yamani. Dalam Kaabah ni bila masuk pintu tu, masuk tu balik kiri tu penjuru Yamani. Nabi sembahyang situ. Itu sebab tuan-tuan duk dapat viral apa nama gambar Al-Malik Salman masuk dalam Kaabah, depa buah siap dah bangku kat dia, betul dengan rukun Yamani. Dia tidur orang tu takbir sembahyang. Di situ tempat Nabi sembahyang. Walaupun menghadap mana pun tak apa dalam Kaabah ni, kiblat dia semua boleh 360 darjah. Tetapi Nabi SAW pergi sembahyang di rukun Yamani, maka tang tu cantik. Pasal apa? Pasal Nabi buat. Nabi pilih spot tu untuk jadikan tempat sembahyang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi duduk dalam Kaabah tu seharian pada hari pembukaan kota Makkah. Nabi masuk, Nabi pergi semayang, Nabi duduk tak keluar tu seharian. Sehingga petang dah baru Nabi keluar. Lagi Nabi tak keluar, lagi semua tak masuk, duk tunggu Nabi keluar nak masuk. Bila Nabi semua keluar, orang yang mula loncat masuk ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mula sekali. Dia masuk, dia tengok Bilal duduk ada balik belakang pintu Kaabah. Dia tanya Bilal. Dia kata, Bilal, Nabi semayang tadi tang mana? Bilal tunjuk tang tu. Dia pun pergi semayang tang tu. Lepas tu berpusu-pusu berebut nak masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, spesialnya yang kata Bilal bin Rabah ni sampai macam tu sekali. Apa yang spesial sangat Bilal bin Rabah ni? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aiz bin Amru, kata dia, anna Abu Sufyan atas Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafar. Satu hadis. Satu hari Abu Sufyan, ini orang besar di kalangan kafir musyrikin Makkah, dia orang besar, belum masuk Islam lagi masa tu. Tapi kemudiannya dia masuk Islam dan anak dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari mereka buang geram. Mereka suruh kata dekat dia. Siapa yang kata ni? Salman Al-Farisi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dengan Bilal bin Rabah. Mereka tengok Abu Sufyan mai, mereka kata kat dia. Mereka kata, Abu Sufyan, hang baik-baik. Kami tunggu signal aja daripada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat signal, hang habis. Bila dia kata lagu tu, Abu Bakar As-Siddiq duk ada tentu. Abu Bakar dengar, dia sudah tak syok. Pasal apa? Pasal Abu Bakar pun orang besar dalam masyarakat Quraisy. Dia kenal lah Abu Sufyan ini level dia. Dia pun level pembesar. Ni hak kata ni budak-budak ni.
Jadi Abu Bakar As-Siddiq dia sudah Islam. Jadi walaupun dia dah Islam, Abu Sufyan belum Islam, tapi dia kira hampa kena bagi respect sebab dia ni ketua dalam masyarakat Arab. Abu Bakar sudah tegur 3 orang ni. Abu Bakar tegur Salman, Suhaib dengan Bilal. Dia kata, awat ni hampa cakap macam ni. Dia kata, ataqulu hadza li syaikh Quraisy wa sayyidihim. Dia kata, hampa cakap lagu tu kah dengan orang besar Quraisy ni? Abu Bakar tegur mereka. Sudah Abu Bakar tegur, Abu Bakar tak puas hati. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Abu Bakar pergi habaq dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi sudah jadi satu hal. Budak-budak kita, tu perkataan tu, budak-budak kita. Kan? Dia kata ni budak-budak kita ni, Salman, Suhaib dengan Bilal ni tadi, Abu Sufyan mai, dia sudah pergi cakap dekat dia macam ni. Dia habaq dekat Nabi tu dengan tujuan supaya Nabi sokong dia. Nabi kata, awak budak-budak ni buat lagu ni, panggil mai. Dia duk ingat macam tu. Tiba-tiba Nabi SAW pergi kata dekat dia, ya Abu Bakrin, la'allaka aghdabtahum. Nabi kata, ya Abu Bakar As-Siddiq, awak hang kata lagu tu dekat mereka. Sat lagi kalau kata-kata hang ni menyebabkan mereka marah macam mana? Nabi pergi kata lagu tu. Lain yang Abu Bakar ingat, lain yang Nabi cakap. Dia ingat Nabi nak sokong dia, nak kata mereka tu tak patut kata dekat Abu Sufyan macam tu. Tiba-tiba Nabi kata kau lain. Nabi kata, Abu Bakar, awak hang pergi kata kat budak-budak ni macam tu. Kalau mereka ni marah dekat hang, macam mana? Laqad aghdabta rabbak. Nabi kata, kalau 3 orang ni marah dekat hang, Allah marah hang. Ni awak melarat sampai Tuhan nak marah aku ni. Kan? Siapa aja budak-budak ni? Lagi pula mereka pergi bercakap kasar dengan Abu Sufyan. Aku tegur mereka. Salahkah aku tegur mereka cakap kasar? Abu Bakar ni. Tapi Abu Bakar taklah berontak macam tu. Cuma Abu Bakar As-Siddiq bila dengar macam tu, dia duk ingat dalam hati dia, dahsyat juga budak-budak ni. Sampai Nabi kata, takkah kata-kata hang tu boleh menyebabkan mereka marah ke hang? Kalau mereka marah ke hang, Allah nanti murka ke hang. Dia keluar daripada depan Nabi, pergi balik dekat mereka 3 orang ni. Dia kata, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, dia kata, aghdabtukum. Adakah aku tegur hampa tadi, hampa jadi marah kat aku? Dia bertanya mereka. Qalu la. Suhaib, Salman, Bilal, 3 kata, tak, ya Abu Bakar, kami tak akan marah kat hang. Pasal apa pula nak marah kat hang? Hang orang tua, hang orang kehormat dalam masyarakat ni. Hang tegur kami orang muda. Kami tak marah. Dia kata, yaghfirullahu laka ya akhi. Mudah-mudahanlah kalau sekiranya yang hang buat tadi salah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun hang. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu dia. Ulama hadis ambil satu kesimpulan. Kata apa? Dalam 3 orang ni, Bilal lah yang paling menjadi fokus. Apabila Nabi SAW kata, hampa jangan buat bagi mereka marah. Kalau mereka marah, Allah marah. Nabi merujuk kepada Bilal bin Rabah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk makluman, mukadimah takbir ni. Bolehkah dalam 2 hadis lagi? Nak bagi habis cerita Bilal ni? Habis tak habis, cerita ni panjang lagi, tapi kita sikit lagi. Pasal apa mulia sangat Bilal ini? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-muadzin yughfaru lahu mada sautih wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabis wa syahidu salah yuktabu lahu 25 hasanah yukaffaru anhu ma bainahuma, atau kama qala, hadis hasan sahih riwayat Ibnu Majah.
Nabi SAW bersabda, Nabi kata al-muazzin, siapa duk jadi tukang bang, jadi tok bilai. Masyarakat kita ni ambil sempena nama sahabat Nabi yang hebat ini, Bilal bin Rabah ini, sampai hari ni siapa bang dipanggil tok Bilal. Tu dia. Mati berapa lama dah Bilal ni, sampai hari ni nama dia orang sebut. Pi masjid mana pun, Bilal 1 Haji Semi'eh, Bilal 2 Haji Aziz. Berapa banyak Bilal duduk dah masjid ni. Zaman Nabi Bilal seorang aja. Hari ni bang aja Bilal. Sebenarnya tukang bang ni bukan Bilal, muazzin. Muazzin. Tapi berkat Bilal bin Rabah ini, sampai hari ni orang panggil Tok Bilal. Apa istimewa dia ni? Nabi kata al-muazzin yughfaru lahu mada sautih. Nabi kata siapa jadi Tok Bilal, siapa jadi tukang bang, suara dia dereh macam mana, sampai mana suara dia pi, sampai situlah keampunan Allah kepada dia. Masya Allah. Tok Bilal ni dia bang, tang mana suara dia sampai last sekali, sampai dia punya coverage dia, sampai ke situ keampunan Allah kepada dia. Yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabis. Nabi kata minta ampun kepada kawan yang duk bang di masjid ni, minta ampun kepada dia semua benda yang basah dan yang kering. Yang basah ni apa tuan-tuan? Manusia ni basah, pokok-pokok basah, maksudnya yang bernyawa. Setiap benda yang bernyawa minta kepada Allah supaya ampunkan dosa Tok Bilal ni, muazzin ni. Wayabis, dan juga benda kering, tiang masjid, benda semen, batu, juga minta ampun kepada Allah untuk orang yang duk panggil orang mai semayang ni. Oh, jangan tuan-tuan, siapa baca hadis ni, elang Tok Bilal nanti naik. Dan jawatan Bilal ni nanti jadi rebutan. Semua tak mau jadi tok imam, jadi pengurusi masjid, semua tak mau nak jadi Tok Bilal. Wa syahidus salah. Nabi kata manakala orang yang mai semayang, apabila dengar azan mai semayang, yuktabu lahu 25 hasanah. Siapa mai semayang 25 pahala. Mai tu 25 pahala. Yukaffaru anhu ma bainahuma. Siapa dengar bang mai masjid semayang, Allah ampunkan dosa dia di antara semayang ni dengan semayang hak sat lagi. Allah ampun dosa dia. Ulama kata dosa yang diampunkan itu adalah dosa kecil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mai pula satu hadis daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adzana 12 sanah wajabat lahul jannah. Siapa yang duk bang 12 tahun dia jadi Tok Bilal. Sintai asyrah. Siapa yang bang selama 12 tahun, wajabat lahul jannah. Nabi kata wajib syurga untuk dia. Wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yawm 60 hasanah. Kalau dia bang hari-hari, dia memang Bilal dan dia memang duk bang hari-hari, bonus 60 pahala. Dia bang dah tadi punya pahala dapat dah, dia semayang dah dapat dah pahala orang semayang. On top of that, orang putih kata, atas pada pahala-pahala tadi ni, on top of that, satu bonus Tuhan bagi. Berapa? 60 hasanah, 60 pahala lagi, bagi ku atas lagi. Ni Tuhan punya suka ni dekat orang duk kerja panggil orang semayang ni. Bagi lagi, dah bagi lagi. Likulli iqamatin 30 hasanah. Dia qamat nak semayang, dia iqamah 30 pahala. Bagi lagi kot tepi, kalau orang Penang kata. Kan macam lah mereka kata PM tepi. PM tepi. PM tepi bukan Perdana Menteri duduk tepi, bukan. Private message mai ikut tepi. Yang kata Tok Bilal ni, dia bang ni ko atas dapat lagi 60 pahala, dia qamat sat lagi 30 lagi duk mai ikut tepi. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemuncak kepada benda-benda itu semua ialah sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal 'inda salatil ghadah, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu 'indaka fil Islam manfa'ah. Fa inni sami'tu al-lailah khashfan 'alaik baina yadayya fil jannah. Qala Bilal, ma amiltu amalan fil Islam arja' indi manfa'atan min an la atatahharu tuhuran tamman fi sa'atin min lail wa nahar illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kataballahu li an usalliya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu hari kata Abu Hurairah, Nabi habis sembahyang subuh. Bila habis sembahyang subuh, Nabi beralih, Nabi cari Bilal. Ramai-ramai duk adalah sembahyang subuh ni, Nabi cari Bilal. Bagi salam sembahyang subuh, beralih, Bilal mana? Nabi kata, Maisat. Ya Bilal, hadithni bi arja amal amiltahu indaka fil Islam manfa'ah. Nabi kata, Bilal, cuba cerita mai dekat aku. Apakah satu amalan besar yang hang pernah buat dalam umur hidup hang sebagai orang Islam ni? Kalau dia tanya, Nabi tak apa. Nabi tanya dia. Nabi kata, Bilal, cerita mai dekat aku. Nabi kata, aku nak tahu apa satu amalan yang hang buat, yang amalan tu besar manfaat selama hang jadi orang Islam ni. Nabi kata, fa inni sami'tu al-laila khashfan 'alaik baina yadayya fil jannah. Nabi kata, pasal semalam Allah Subhanahu wa taala bagi dekat aku satu mimpi, aku masuk surga. Dalam pada aku duduk berjalan dalam surga, aku dengar bunyi satu tapak kasut di depan aku. Rupa-rupanya tapak kasut itu tapak kasut engkau, wahai Bilal. Nabi kata. Tuan-tuan, Nabi kalau mimpi Nabi benar. Bila Nabi mimpi, dalam mimpi Nabi ada dalam syurga, Nabi dengar bunyi tapak kasut. Bunyi tapak kasut. Siapa ni? Masuk dulu pada aku ni. Lebih kurang macam tu. Dia ada depan aku. Aku masuk, bunyi tapak kasut dia depan. Bilal bin Rabah rupa-rupanya. Itu sebab Nabi kata, aku nak tahu apa satu amalan besar yang hang buat, yang menyebabkan kemuliaan macam ni Tuhan bagi ke hang. Hang boleh ada dalam syurga. Aku masuk, hang duk ada di depan. Bilal kata apa, tuan-tuan? Ma amiltu amalan fil Islam arja'i di manfaatan min. Seingat saya tak ada buat apa pun yang luar biasa. Tak ada. Cuma dia kata, saya ni bila saya bersuci, saya ambil ayat semayang, saya ambil cukup elok. Yang tu saya. Itu tabiat saya. Saya kalau berwudu, kalau ambil ayat semayang, saya ambil cukup elok. Saya buat paling cantik yang saya boleh buat. Dan dengan ayat semayang yang ada tu, saya semayang habis-habisan. Selagi ada ayat semayang tu, semayang fardu saya buat, dan saya buat sembahyang lain lagi. Hak lain saya tak ada apa yang spesial saya buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis tu dua kesimpulan. Satu, Bilal memang mulia di sisi Allah. Yang kedua, jadilah seumpama Bilal. Dia adalah muazzin Nabi SAW, dan dua benda yang dia selalu buat. Ayat semayang kalau dia ambil elok-elok. Dan bila ada ayat semayang, dia guna secukup-cukupnya untuk semayang, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ni, tapi berhenti dekat tu dulu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12, muka surat 215. Muka surat 215. Bab ma jaa fi akli luhumil jallala wa albaniha. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan makan daging binatang yang makan benda-benda kotor.
Ini kita dah sentuh dah sepintas lalu semasa isu Jalalah hari tu ni. Yang ni kita baca detail dia. Ketahuilah saudaraku, bermula daging binatang yang makan benda kotor. Jikalau sampai berbau busuk pada binatang itu oleh sebab terlampau banyak makan kotor, maka makruh makan dia. Binatang makan benda kotor. Contoh paling simple kita ambil apa dia? Ayam. Lah susah dah. Pasal lah semua jamban teratung elok dah. Dulu hak jenis duk menabok ni. Kan? Dulu. Tambah kalau orang duk kat tepi laut tu. Oh cantik. Kan? Tapi dia satu macam yang angkat kain pelekat. Dia tutup kepala. Tak tahu siapa. Sini bagus main duk bubuh. Kalau kita turun pi gelap-gelap tak ada nak cerah. Cerit. Cerit tu kena. Yang tu kena jerangkak samar. Kena. Allah bunyi pun. Masuk dalam laut, basuh kaki, naik balik. Bila cerah tu dia nampak bertumpuk-tumpuk. Siapa dia ni? Fa'il dia? Fa'il majhul, dia kata. Siapa ni yang piduk tabuk kot tepi? Tak tahu siapa. Lah, tak ada dah. Pasal apa? Orang duk kot tepi laut pun semua rumah ada proper punya toilet bilik ayam. So benda ni kurang jadi. Okey? So benda ni dah kurang jadi. Tapi dia tetap kena baca. Dia kata kalau sekiranya menatang ni jenis duk makan najis, makan taik dan makan sebagainya, boleh tak boleh kita makan menatang tu? Kalau ayam makan najis, makan taik, boleh tak boleh ayam tu kita sembelih, kita pula makan dia? Boleh tak boleh? Dia kata kalau sekiranya bau busuk najis itu sampai lekat ke menatang tu, makruh. Makruh maksudnya boleh makan tak? Boleh. Kalau lalu. Tapi dari segi hukum boleh tak boleh? Boleh, dia kata. Sama ada binatang itu unta atau rebau atau lembu atau kambing atau ayam ataupun apa saja. Tak kira binatang apa pun. Kalau dia jenis makan najis dan sampai melekat bau busuk pada dia, makruh. Dia kata kita makan dia. Bukan makruh dia makan tai tu. Makruh kita makan dia. Yang tu pun kadang dia boleh buat pening juga. Dia kata aku tak apa faham pada. Dan yang ustaz dia kata makruh tu, makruh kita makan ayam tu kan makruh ayam tu makan tai. Ayam mana ada hukum haram halal makruh semua tak ada. Dia ni dia jalan lah dia ni tak ada apa dia ni. Dah gitu. Baik, dia kata semua tu dia kata mai daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmizi. Kata dia Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah wa albaniha. Itu hadis dia dan diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alim, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar. Kata dia telah ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada makan daging binatang yang makan kotor-kotoran dan najis. Nabi tegah. Dalam Islam tuan-tuan, dalam usul fiqh, bila tegah dia boleh bawa dua kemungkinan. Apa dia? Haram ataupun makruh. Tak mungkin bila mai hadis kata naha Rasulullah, telah melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mai lagu tu kita pi abang kata sunat, tak boleh. Apatah lagi nak abang wajib, tak boleh. Bila kata tegah sama ada haram atau makruh. Jadi bila Nabi tegah makan binatang yang makan najis, haram atau makruh? Ulama kata bukan haram tapi makruh. Dia macam tu. Dan ditegah minum susunya. Kalau binatang tu binatang jenis ada susu, lembu misalnya, jenis makan benda najis. Boleh tak kita minum susu lembu tu? Boleh, dia kata. Tapi kalau susu tu pun berbau busuk nak semacam najis, makruh. Dia kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi gharib. Masalah makan binatang yang makan najis itu bagaimana binatangnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarhul Muhazzab, telah berkata ashab kita binatang yang makan tai dan najis itulah nama binatang itu jallalah. Dia kata hak makan najis ni dipanggil jallalah. Maka adalah ia sama ada unta atau lembu atau biri-biri atau kambing atau ayam ataupun sebagainya. Dan kata qil, ada pendapat kata jika ada banyak dimakan oleh binatang itu najis,
maka itulah jallalah. Ada satu lagi pendapat kata, bukan kata dia nisa kata makan najis dipanggil jallalah. Dah, dia kata. Tapi kalau dia ni makanan asasi dia najis. Makanan ruji dia. Makanan dia hari-hari najis. Baru dipanggil jallalah. Dan jika ada ia makan benda bersih lebih banyak daripada najis, maka tidak dipanggil jallalah. Kalau dia ni jarang-jarang sekali baru makan najis, tapi hak biasa-biasa dia makan benda bersih, binatang ni tak masuk dalam kategori jallalah. Yang ni terus tak ada apa, memang boleh makan daging dia, tak ada makruh, tak ada apa. Dia kata macam tu. Dan yang sahih, yang berjalan atasnya jumhur ulama, bahawasanya tidak diiktibarkan kepada banyak ataupun kurang makan najis. Hanya sahaja diiktibarkan dengan bau busuknya. Jumhur kata apa? Tak kiralah dia makan banyak ke dia makan sikit. Kalau kita perah susu dia ada bau macam tai, itu jallalah. Makruh. Bukan dia makan ke tak makan najis. Bau tu yang ada kat dia, ada tak bau najis? Kalau ada bau, itu jallalah dan itu makruh. Baik, masalah. Kata Imam Nawawi, dan apabila berubah daging binatang yang makan najis itu, maka ialah makruh dengan tiada khilaf. Kalau daging dia sampai bau macam najis, dia kata itu makruh. Tidak ada khilaf ulama. Dan adakah ia makruh tanzih ataupun haram? Dia ada pula lagu tu pula. Makruh ni makruh ringan ke ataupun makruh nak pergi sampai ke haram ke? Kata dia, padanya ada dua wajah yang masyhur di kalangan ulama, yang lebih asahnya di sisi jumhur ulama, dan dengan dialah memutus oleh musannif dan jumhur ulama Iraq, dan telah mentashih akan dia oleh Ar-Ruyani dan lainnya daripada ulama yang muktamad, bahwasanya makruh tanzih. Maksud dia makruh, dia duk pusing kot tu lah. Duk pusing kot tu. Dia nak habang kata apa? Senang cerita macam ni. Kalau binatang tu makan najis, dan dia makan sampai menyebabkan susu dia ataupun daging dia berbau busuk sikit, makruh. Makruh, bukan haram, makruh. So sebaik-baiknya buat apa? Kurung dia dulu sehinggalah hilang bau busuk tu. Masa tu baru sembelih makan. Selesai. Okey. Masalah di bawah tu dia habang itu, binatang makan najis sampai busuk baunya, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ni mazhab apa tuan-tuan? Mazhab Syafi'i. Orang hebat dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhazzab, telah berkata ashab kita Syafi'i, dan jikalau dikurung binatang yang makan najis itu kemudian daripada zahir bau busuknya, kita perah susu dia bau busuk sikit, so kita kurung dia dulu sehari, 2 hari, 3 hari misalnya, dia kata lepas itu perah susu dia, dah tak bau busuk dah. Okey. Dan diberi makan benda suci sehingga hilang bau busuknya, kemudian baru disembelih akan dia, nescaya tiada makruh memakan padanya sekali-kali. Ini yang Imam Syafi'i cadangkan dekat kita. Ayam ke, lembu ke, kambing ke, apa ke, yang kita duk nampak dia ada duk makan benda-benda najis sampai susu dia bau busuk, sebelum sembelih tu kuarantinkan dia dulu, kurungkan dia dulu, bagi dia makan apa benda hak elok-elok. Jangan bagi makan dedak lah, dia marah. Gua makan dedak, dia marah. Tuan sebut dedak, bagi makan benda lain yang seumpama dedak. Kita kata begitu. Bagi dia kena yang tu apa semua dulu. Ambil susu dia, dah tak bau busuk dah. Bismillah, jalan. Dan ketika itu, makruh sudah tidak ada lagi. Yang tu dia nak abang. Dan begitulah seterusnya. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah. Tu dia duk main laju lah tu. Main muka surat sebelah, muka surat 317. Dia kata bab fi aklid dajaj. Bab fi aklid dajaj. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan hukum makan ayam. Duk makan mentega darah ayam ni berpuluh tahun dah. Malam ni baru nak tengok apa hukum makan dia. Buatlah dia kata haram macam mana tuan-tuan? Kan? Buatlah dia pergi kata haram malam ni. Pi habis kita ni. Baca. Ketahuilah saudaraku, ayam itu halal memakannya. Dia pun tak bagi kita suspend nama. Dia start Syekh Al-Marbawi ni, dia kata clear hak ni loh. Bagi clear hak ni loh. Dia kata apa? Ayam ni halal. Habis, kelas. Sama ada ayam itu makan najis ataupun tidak makan najis, tak kira. Ayam halal. Dia kata. Hanya ayam makan najis itu makruh. Macam hak tadi cerita.
Seperti keterangan tadi, bermula dalil yang menunjukkan atas halal ayam itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Zahdam Al-Jarmi radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ala Abi Musa wa huwa ya'kulu dajajan. Itu hadis dia. Diriwayatkan pada satu orang sahabat yang bernama Zahdam Al-Jarmi. Katanya, masuk aku pada satu orang sahabat Nabi SAW. Nama dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Satu hari, Zahdam ni, dia pergi rumah Abu Musa. Dan sahabat Nabi yang bernama Abu Musa ni, tengah duk makan ayam dengan orang yang makan sertanya. Dia sampai-sampai dia ni duk kena KFC. Duk jalan ayam. Dia masuk-masuk main tengok, Syekh ni duk makan ayam. So Zahdam ni bila tengok Abu Musa makan ayam, di dalam orang yang bersama Abu Musa tu ada satu orang yang membuat dalih tak mau makan ayam. Dia jamu ayam, dia makan ayam dengan tetamu lain. Ada seorang ni lagu duk buat tai chi, dia panggil. Buat tai chi tu duk buat silat pulut, duk buat tak mau makan. Kan? Belah Penang tu dia kata tai chi. Dia duk buat tai chi. Tai chi ni maksud apa? Duk silat pulut, tak mau nak pergi. Kita nak main masjid tadi, kita petik dia. Kan? Mat, jom malam ni Masjid Sultanah. Allah. Drama dia. Kita tahu dah, dia drama ni. Kita pasal tiap-tiap bulan pun lagu tu. Mat, malam ni Masjid Sultanah, janji nak pergi malam ni. Allah. Tu panjang. Allah. Tepuk dia. Dia kata, kau aku pula pergi nak main rumah malam ni. Nampak? Yang tu dia panggil Tai Chi. Tai Chi. Dia buat tai chi, kira lagu nak kelepiak tak mau pergi. Dia buat tai chi, dia buat silat pulut. Abu Musa Al-Ash'ari, tetamu main rumah dia, dia jamu ayam. Semua orang makan, ada seorang duk buat tai chi. Duk buat tak mau makan, duk bagi dalih macam-macam. Kerana ia melihat ayam makan kotor-kotoran dan makan tai. Dia ni, dia duk belah ayam di rumah dia duk hantar benda ni. Jadi dia ni tak boleh. Dia apa kita kata? Lan adalah belakang Lan. Ya. Ni ada sahabat kita seorang nama Lan juga. Dia naik Lan. Lan ni maksud apa? Mengkelan. Kan? Dia mengkelan tu dah cantik dah. Pocong, bagi tinggal Lan saja. Dia naik Lan. Pasal apa? Pasal kepala otak dia, ayam dia nak nampak duk patut taik. Dia jadi dia naik Lan. Kan macam sebahagian orang, saya kata dalam kuliah kita dulu, ketika kita baca tajuk makan arnab, kan, orang jamu sate kat dia dengan kuah kacang, misin halus apa semua, dia ninja punya palik kuah kacang, bismillah, tarik dengan pepak dengan lidi-lidi sedap. Habis semua dah, dia tanya, beli di mana ni sate ni? Boleh sampel. Dia kata, ni depa bawa balik daripada Penang lagi, kan, bawa balik daripada Penang. Kata, weh, ayam apa, daging gebu elok. Dia kata bukan ayam, arnab. Dia dengar arnab, dia main. Mata main berayak je ni. Dia dah jalan 20 cucuk. Dia main mata berayak. Dia main. Dia pancong. Tahu orang kita pancong, dia nak pergi masuk pancong. Kan? Dia lan. Dia tak boleh. Pasal dia dah set dalam kepala dia, arnab ni sepupu dengan kucing. Dia dah set dalam kepala dia. Jadi kerana tu dia tak boleh pergi dengan arnab ni. Dia nampak arnab, dia main sayang, dia nampak macam kucing. Penyakit. Syekh Tai Chi kita ni, dia pergi rumah Abu Musa. Abu Musa jamu ayam, dia ada buat Tai Chi. Dia tak mau makan pasal dia duk teringat ayam duk patut tai. Maka jadi sudahlah jijik kepadanya. Dia jadi tak boleh, dia lan. Dia main lan. Apabila dilihat oleh sahabat Nabi SAW akan Syekh Tai Chi yang demikian itu. Tu masuk tu, nampak? Lalu berkata ia, faqala udnu, dia kata ni, udnu fakul fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kuluh. Maka kata Abu Musa kepada Syekh Tai Chi ni, dia kata udnu, dia kata hang mai dekat. Dia tengok kau ni duk buat Tai Chi nak lari kan, hang mai dekat. Dia kata udnu mai dekat. Dia kata mai dekat. Mai dekat ni, dia kata, tidaklah ia makan ayam ini, dia kata mai dekat ni, makan ayam ni sama-sama dengan kami.
tidaklah ia, yakni ayam ni, haram makannya kerana dia makan najis. Dia kata Abu Musa ni cerdik. Dia ni duk minta cini, dia tahu. Ni, dia kata hang makan. Dia kata, aku nak bak hang satu. Dia kata ayam ni walaupun kadang-kadang nampak dia makan najis, tetapi ayam tidak haram. Ayam ni halal, dia kata. Kerana dia kata ayam ni yang mahal. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kuluh. Kerana bahawasanya mata aku sendiri tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ayam. Abu Musa kata, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ayam, apa hal dengan hang yang tak mau makan ni? Lebih kurang macam tu. Maka panjang lagi hadis itu tersebut di dalam Bukhari. Ini bukan saya kata, kitab ni kata. Dia kata kalau nak kira hadis tu panjang lagi dalam Bukhari. Kan dia dengar kata panjang lagi hadis dalam Bukhari putih. Terus blackout pula. Kita jangan duk panjang kat 9.5 dah. Jangan duk panjang. Okey, kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan dan sesungguhnya diriwayatkan ini hadis daripada bukan satu wajah daripada Zahdam sahaja, bahkan ada banyak lagi riwayat lain. Makan banyak, dia main satu lagi masalah, dia kata makan banyak serta takutkan tak cerna makanan dalam perut. Apa ubat dia? Dia katakan setengah orang dia takut makanan tak digest, tak hadam. Okey, makan, saat lagi makan kacang goreng, saat lagi tengok kambing bakar pun jalan juga, saat lagi main tani dia pun jalan lagi. Dia takut makan benda pelik-pelik dan banyak ni, dalam kuantiti yang banyak ni boleh menyebabkan makanan tu tak digest, makanan tu tak hadam dalam perut. Dia kata, ini pelik sikit tajuk ni, saya tak menganjurkan ditulis. Okey, dia kata Ad-Damiri. Ad-Damiri ni dia yang tulis apa nama kitab cerita tentang kesihatan ni. Dia tulis. Kata Ad-Damiri, dan disebutkan oleh setengah daripada ulama, banyak makan serta takut atas dirinya tidak cerna makanan. Ini petua dia, bukan Nabi kata. Dia kata, dia bagi satu petua. Dia kata siapa yang makan banyak, lepas itu takut makanan tu tak digest, tak hadam dalam perut, menyebabkan perut ni jadi kembung, jadi ulang pergi pancok, dia jadi tak elok perut, maka hendaklah gosok akan perut dengan tangan. Dia kata boleh. Bagi habis sikit lagi. Dua baris lagi ni. Sikit lagi, sabar Ustaz. Okey. Dia kata siapa yang makan lepas tu perut rasa tak selesa, dia tak mau nak hadam dalam perut, dia kata maka hendaklah ambil tangan dia, urut perut ni, gosok perut dengan tangan dan jampi. Dia kata kata apa? Al-lailah. Dia kata ini bukan hadis. Lagi sekali saya buat, ini bukan hadis Nabi, ini petua. Dia kata Ad-Damiri ni kata, ambil tangan, gosok di perut hak berasa tak mau selesa, duk mai cirit-birit, duk mai berasa macam tak hadam makanan ni. Dia kata gosok perut tu dan kata al-lailah lailatu aidi. Dia kata ya kirsi ridallahu an sayyidi Abi Abdullah Al-Qurashi. Ambil berkat dia ni, Abu Abdullah Al-Qurashi. Wallahu alam. Saya pun tak tahu siapa Abu Abdullah Al-Qurashi ni. Saya pun tak tahu. Baca sahaja, tak buat amalan pun tak apa. Kan benda ni petua. Petua kerana kita pun tak tahu kan, zaman lah ni pun orang duk bagi petua juga. Dia kata ustaz, dia bagi kita. Dia kata ustaz, rumah ada duk buat pagang-pagang apa tak? Kan? Kita tahu rumah saya memang ada pagang pun. Ada, bukan itu. Dia kata maksudnya buat pagang. Dia kata buat pagang. Kita faham, tapi saja dia buat bengong tak faham. Tapi dia kata dak, rumah saya memang ada pagang. Bukan, maksud saya ni tak mau bagi orang-orang hak niat tak elok ni masuk. Dia kata. Dia kata.
Kalau dia masuk juga pun dia kata, saat lagi dia nak keluar, saat lagi dia nampak laut. Kata dia nak keluar lagi dia nampak laut. Kita kata ya ke? Kalau Ustaz mau saya nak ijazah ke Ustaz? Ada mai ikut tu dah. Kita kata je, saya dah dapat dah ijazah universiti lu dapat dah. Kan? Baik, boleh tak boleh kalau nak ambil petua-petua ni? Tak salah. Kalau sekiranya hak dia bagi tu ayat Quran. Tak apa. Jangan dia pergi sebut segala panglima hitam apa ni mai daripada ni apa? Piramid duk kata tu. Mambang tu yang tu tak mah. Tapi kalau dia duk habang ayat Quran, dia kata kalau nak tidur malam baca, dia kata Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Dia kata baca yang tu. Tak apa. Kalau kita nak buat amalan, cuma kita tak ingat kata ini Nabi ajar. Tapi ini petua. Sebab apa? Sebab ayat Quran ni boleh menjadi syifa. Boleh kalau kita nak buat amalan. Dengan syarat tak ada campur pelik-pelik. Jangan didalcakan amalan itu. Jangan. Kan dulu bekas almarhum sahibul fadilah mufti Pulau Pinang hak dulu ni. Kan Datuk Syekh Adnan. Dia pun warak tuan-tuan. Dia bagi petuan tu. Dia kata, tapi kita duk baca hadis ni, Nabi suruh baca 3 qul. Nak tidur baca 3 muih dulu. Lepas tu baca 3 qul, lepas tu sapu daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi buat yang tu. Itu hadis. Nabi buat. Dan ketika Nabi uzuk teruk, Aisyah angkat tangan Nabi. Aisyah tolong angkat tangan Nabi, baca. Dan Aisyah buat apa yang Nabi duk buat masa sihat ni. 3 qul. Yang tu hadis. Yang ni petua. Dia kata Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita tengok balik makna dia pun memanglah duk cerita pasal selamat, minta selamat. Why not? Kita boleh buat amalan. Tapi kita ingat kata ini bukan daripada tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Tidak salah. Jangan kita pergi buat tu kita kata Nabi kata, jangan. Yang tu salah. Kita nak baca apa pun bacalah. Okey. Baik, ini petua yang diberikan oleh Ad-Damiri. Kalau tuan-tuan nak buat benda yang dia sebut ni pun saya pun dengar pelik jugalah. Al-lailah maksud dia malam. Lailatu Aidi, malam raya. Apa Kan ni baru masuk Rejab. Kan? Ya kirsi, wahai perutku. Waridallahu an sayyidi, dan redha Allah ke atas sayyidi Abi Abdullah Al-Qurashi. Kawan tu. Sebut nama kawan tu kan. Jadi saya kata tu sahabat lah, senang. Kan? Tu sahabat senang pasal kita tak tahu dia siapa pun. Begitu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum dia blackout lagi sekali, kita berhenti dulu. InsyaAllah. Lepas ni kita masuk insyaAllah fi aklil hubara. Fi aklil hubara maksudnya cerita makan satu jenis burung. Saya dah cerita lah bulan lepas. Burung ni dipanggil hubara. Saya tak tahu dalam bahasa lain dia panggil apa. Arab panggil hubara, burung besar. Apa hukum kita makan sambil tangan duk tungkat belakang? Ittika ataupun muttaki'an ni duk ni macam kita ni, tua-tua ni dia sakit pinggang. Jadi kita duduk, kita nanti pacak dua tangan begitu. Kan? Itu dia panggil ittika ataupun duk muttaki'an. Pacak tangan tu. Apa hukum makan, duk lagu tu makan? Makan lagu mana duk lagu tu? Kan? Jadi muttaki'an ni boleh berlaku sama ada pacak dua tangan di belakang ataupun sebelah tangan pacak, sebelah duk suap. Itu juga muttaki'an. Dan perbincangan dia esok boleh tak boleh kita makan di atas kerusi yang apa ada handrest ni. Ada apa? Ni tempat letak tangan ni. Okey? Kita makan sambil sebelah lagu duk tungkat ni, sebelah lagu duk makan lagu tu. Apa hukum dia? Ini dalam tajuk fi akli muttaki'an. Dia nanti mai perbincangan hukum tu. Dan kalau kata boleh pasal apa, kalau kata tak boleh pasal apa? Siapa bagi tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Okey. Kemudian fi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-halwa wal asal. Dia nak cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka makan benda halwa. Kita kata apa? Halwa ke halwa maskat. Halwa ni maksud apa? Manis-manisan. Halwa maskat, dodoi. Kalau jenis orang kaya-kaya pergi makan di hotel ni, dia ada dessert. Lepas dah makan semua dia ada dessert pula, tu semua benda manis itu. Dia kata Nabi suka. Nabi SAW suka makan benda hak manis-manis ni. Wal asal. Asal maksud apa? Madu. Nabi suka. Kemudian fi ikthari ma'il maraqah.
Dia nak abang kata, kita kalau masak apa-apa, buat kuah bagi lebih. Ya Allah, tuan-tuan, yang kata Islam ni. Yang kata Islam, apa hal yang orang duk tak mau kat Islam ni? Sampai nak buat rang undang-undang. Dia nak main tajuk tu kan. Sampai nak kemaskini undang-undang Islam. Pergi duk bagi 1000 dalih tak mau ni. Kalau hak duk bagi dalih ni non-Muslim, satu pasal lah kita kata. Hai Islam ni. Duk bagi dalih kok tu kok ni, duk habak lagu tu lagu ni, duk bawa main hujah lagu tu lagu ni. Awak ni. Kita bukan nak buat full hudud. Tak boleh lagi dengan keadaan duk ada hari ni. Tak boleh buat semua. Buat takat mana boleh. So RUU ni nak buat takat mana boleh. Minum arak kena sebab. Itu takat mana boleh. Dan sebab bukan sebab jenayah. Sebab ni sebab syar'i. It is Islam. Ini Islam. Apa hal yang duk tak mau cakap panjang. Heran. Sedangkan Islam ini bukan soal undang-undang. Soal undang-undang ini soal besar. Benda fundamental dalam agama. Soal kecil pun Nabi duk habaq ni. Nabi kata apa? Kalau hang buat masak daging, ikthar al-maraqah. Kuah bagi lebih, Nabi kata. Ni apa ni? Ni kitab masakan ke apa ke? Dah. Yang kata Islam ini bukan saja bercakap soal politik, bukan saja cakap soal ekonomi, bukan saja cakap soal sosial, bukan saja cakap soal pendidikan, tapi yang kata Islam ni sampai hal masak suruh buat kuah lebih pun Nabi abang. Cantiknya Islam ni. Jangan anti dengan Islam. On whatever reason, hang nak bagi alasan apa pun tak mau dengar. Kalau sekiranya benda ni menyentuh tentang Islam, sokong dulu apa pun. RUU ni kalau lagi sekali sebut. RUU ni kalau dibentangkan di parlimen, tak kira lah yang bentang ni kerajaan ke ataupun persendirian individu yang membawa pembentangan ni ke, kalau ditakdirkan sokongannya melepasi had yang dikehendaki, diluluskan yang kata rang undang-undang persendirian ni. Bukan kata luluh hari ni, esok nak jalan dah. Dah. Nak luluh dulu. Bila dah luluh, kita sit down, kita bincang, kita kemaskinikan hak mana yang tak puas hati. Jangan tak sokong daripada awal. Sokong dulu. Mungkin ada yang tak berapa nak berkenan pasal apa dalam rang undang-undang tu pergi masuk kata siapa yang mengajak tanpa tauliah boleh kena sampai hukuman 30 tahun penjara. Gila lah yang tu. Gila lah. Sistem tauliah di Malaysia ni pula, kita ada berapa buah negeri dalam federation, dalam negara kita ni, berapa buah negeri. Nak kena pergi minta tauliah tiap-tiap negeri. Saya nak pergi ceramah di Perlis, kena minta tauliah Perlis. Saya nak ceramah di Kedah, kena minta tauliah Kedah. Saya nak ceramah Pulau Pinang, kena minta Pulau Pinang. Tak bolehkah diseragamkan? Kalau saya orang Pulau Pinang, saya ada tauliah daripada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Negeri-negeri lain yang duduk di bawah persekutuan ini, endorse lah. Kita test JPJ, nak ambil lesen kereta, kita test di Pulau Pinang, bukan kata di Sabah Sarawak boleh bawa kereta. Tuan-tuan pergi United Kingdom pun boleh endorse sijil Malaysia. Apa hal dengan tauliah mengajak ni sampai nak pergi minta di tiap-tiap negeri? Logik ke tak logik benda ni? Logik tuan-tuan. Habis itu orang yang duk bercakap dalam TV, satu Malaysia, dengar tak ada tauliah satu Malaysia pula. Jadi benda ni kemaskini. Kalau kita undang-undang ni kita buat, manusia buat, sudah tentu ada kelemahan dia, loophole dia di sana sini. Kemaskini, hak mana yang ada longgak-longgak tu. Itu saja. Jadi balik kepada RUU ni, sokong dulu. Pasal apa? Pasal dia nak memperkasakan, dia nak perkemah undang-undang syariah kita. Kita tak boleh buat penuh apa yang Tuhan suruh, jangan tak buat semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tajuk akan datang ni, saya ingat Dan baca malam ni. Tajuk akan datang ni, dia nanti mai kat kita, dia akan kata kalau sekiranya kita tak boleh nak buat banyak kebaikan, janganlah kita tak buat langsung. Ni tajuk yang akan datang ni. Insya-Allah kita ada sekali lagi kuliah kalau tak ada arai. Kita ada lagi sekali kuliah untuk bulan Syaban. Sekali lagi kuliah next month. Kalau Dan kita baca tu.
Dia nak beritahu kat kita, kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Takat mana boleh buat, kita buat. At least depan Allah kita ada satu jawapan. Kita wakaf, kita berusaha untuk nak buat apa yang Tuhan suruh. Tapi dengan constraint, dengan kekangan yang ada macam-macam, kami boleh buat takat ni aja. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Pengampun. Dia tahu hang ada usaha untuk nak buat benda ni. Insya-Allah kita ada jawapan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام